Contoh yang lain, ada setengah mazhab kalau nak solat wajib gosok gigi. Tuan-tuan pergi ke Mekah, dia tak gosok gigi pakai Colgate macam kita, dia pakai kayu lah, sugi, siwak. Sebelum takbir tu, Allah Akbar, gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu. Kita pun heran, Afzal diorang ni asyik taruh kayu kat mulut. Siang malam tepi pagar Masjidil Haram, orang jual satu ikat. Sebab dalam setengah mazhab, gosok gigi sebelum semayang wajib. Kita pula heran, takkan wajib pula? Yes, dia punya ulama fahamnya hadis lain dengan kita. Dia hadisnya kan Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan minta mereka ini gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Mazhab Syafi'i dia tengok hadis ini, dia tengok ini bukan wajib, hanya Nabi kata kalaulah tidak menyusahkan. Jadi Nabi bukan suruh. Setengah mazhab tak boleh. Ini bukannya ni, memang Nabi suruh lah, jadi gosok gigi lah. Gosok gigi. Kita tidak pernah menghina mana-mana pemahaman ulama. Tapi jangan pula kutuk kita punya pemahaman dalam mazhab. Apalah Syafi'i, susah betul lah. Dengan isteri pun tak boleh pegang dah, nak tidur pun susah. Kan ada setengah isteri, malam nak tidur, ambil wudu, nak ambil barakah lah. Jadi kita suami bila mau tidur, kadang-kadang pusing-pusing terlanggar dia. Dia marah kita, wudu. Takkan nak bergolek pun tak boleh. Lalu ada orang marah mazhab Syafi'i. Susah betul lah Syafi'i ni. Tak payah mazhab je lah, dia kata. Janganlah begitu. Banyak lagi benda lain yang dapat kelonggaran, yang itu boleh kita bincangkan kemudian. Dia begini ya, pada pandangan saya, ulama ini dia berbeza pendapat. Sebenarnya semuanya betul dalam memahami satu-satu nas, tapi implementasinya berbeza. Saya ambil contoh begini. Contohnya, seekor kucing, dia pesan kepada anak-anak dia, wahai anak-anakku sekalian, kalau engkau mencari tikus, kalau dapat tikus, engkau hendaklah makan setengah ekor sahaja. Itu matannya. Kalau kau dapat tikus, makanlah setengah ekor sahaja. Maka anak-anak kucing ini pun peganglah wasiat ibunya. Maka anak kucing yang pertama ini cari-cari dapat 4 ekor tikus. Daripada 4 ekor tikus, dia hanya makan 2 sahaja. 2 ekor lagi dia buat bermain. Jadi adik-adik dia tanya, abang, kenapa tangkap 4 ekor, makan 2 lagi simpan? Apa cerita? Dia cakap, bukankah mak pesan, kalau dapat tikus, makan setengah saja. Jadi 2 itu setengah daripada 4. Aku makan 2 sajalah. Adik-adik dia pun heran. Iya ke macam tu mak pesan? Iya, kata dia. Adik yang kedua, kucing yang kedua, bila dia dapat tangkap seekor tikus, kalau dia makan separuh saja. Katalah dia potong 2, dia makan badan saja, kepala dia buang. Ada masa makan kepala saja, badan dia buang. Abang dia marah, kau membazir lah, dapat seekor makan semualah, apa nak potong-potong? Bang, arwah mak pesan, kalau dapat seekor makan setengah saja. Jadi saya makan setengah lah, ini mak pesan. Betul juga pahaman dia. Adik kucing ni yang paling bongsu lagi pelik. Setiap kali dia dapat tangkap tikus, dia hanya makan ekor tikus itu saja. Sudahlah ekor, dikerat pula separuh pula. Sampai abang-abangnya marah, kau ni tak cerdik. Apa pasal kau tangkap tikus penat-penat, akhirnya kau makan ekor saja? Apa cerita? Jawab adik dia, saya pegang nasihat mak. Mak pesan kalau dapat tikus, makan setengah ekor saja. Dan mak sebut ekor. Ekor. Jangan takwil. Jangan tafsir lagi. Apa kaul-kaul ulama-ulama apa? Pakai direct daripada kaul daripada mak. Mak sebut ekor sajalah. Kau diam cukuplah. Ya kan, tiga-tiga tu betul. Tiga-tiga betul. Perbezaan kita memahami nas. Dan kita tak boleh nafi khilaf dalam mencontohi sunnah Nabi ini memang selalu berlaku, khususnya
di dalam tata cara ibadah. Saya di Pahang, saya jaga masjid. Masjid di Pahang tidak banyak, 604 buah. Singapura 72. Surau kita tak campur surau dekat stesen Petronas, tak campur yang dekat kedai Tom Yam. Semua-semua lebih kurang dalam 1328. Tuan-tuan, 604 masjid, maknanya kalau pegawainya ada 2 orang, tuan-tuan bayangkan setiap masjid ni semua ada pening masing-masing. Semua masjid ada problem, khususnya dalam pemahaman tata cara ibadah di masjid. Saya tak pasti benda ini berlaku di Singapura ataupun tidak, tapi kalau tempat saya di Pahang ini memang banyak. Pertamanya isu doa kunut. Doa kunut masih lagi tak selesai masalahnya. Ada setengah masjid surau tak baca langsung. Jadi orang yang nak baca dah pening. Aku ni kat Mekah ke kat Kuantan, dia pun dah tak tahu sembahyang kat mana. Yang tak suka kunut pergi tempat kunut, bila orang kunut dia tegak saja. Ada macam mana? Pening kepala lah, pening kepala. Ada tempat kunut panjang, kunut pendek. Ada pula kunut pendek. Saya pun tak pernah dengar kunut pendek. Ada kunut pendek, kunut panjang. Setahu saya kunut panjang, kunut pendek ini 2 je. Kalau kunut panjang, kunut, itu yang panjang. Kalau pendek, kunut, itu yang pendek. Pening kepala. Mudah-mudahan tak berlaku di tempat tuan-tuan. Contoh yang lain, ada setengah mazhab kalau nak solat wajib gosok gigi. Tuan-tuan pergi ke Mekah, dia tak gosok gigi pakai Colgate macam kita, dia pakai kayu lah, sugi, siwak. Sebelum takbir tu, Allah Akbar, gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu. Kita pun heran, Afzal dia orang ni asyik taruh kayu kat mulut. Siang malam tepi pagar Masjidil Haram, orang jual satu ikat. Sebab dalam setengah mazhab gosok gigi sebelum semayang wajib. Kita pula heran, takkan wajib pula? Yes, dia punya ulama fahamnya hadis lain dengan kita. Dia hadisnya kan Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan minta mereka ini gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Mazhab Syafi'i dia tengok hadis ini, dia tengok ini bukan wajib. Hanya Nabi kata kalaulah tidak menyusahkan. Jadi Nabi bukan suruh. Setengah mazhab tak boleh. Ini bukannya ni, memang Nabi suruh lah. Jadi gosok gigi lah. Gosok gigi. Kita tidak pernah menghina mana-mana pemahaman ulama. Tapi jangan pula kutuk kita punya pemahaman dalam mazhab. Apalah Syafi'i, susah betul lah. Dengan isteri pun tak boleh pegang dah, nak tidur pun susah. Kan ada setengah isteri malam nak tidur ambil wudu, nak ambil barakah lah. Jadi kita suami bila mau tidur kadang-kadang pusing-pusing terlanggar dia. Dia marah kita, wudu. Takkan nak bergolek pun tak boleh. Lalu ada orang marah mazhab Syafi'i. Susah betul lah Syafi'i ni. Tak payah mazhab je lah, dia kata. Janganlah begitu. Banyak lagi benda lain yang dapat kelonggaran, yang itu boleh kita bincangkan kemudian. Dia begini ya, pada pandangan saya, ulama ini dia berbeza pendapat. Sebenarnya semuanya betul dalam memahami satu-satu nas, tapi implementasinya berbeza. Saya ambil contoh begini. Contohnya, seekor kucing, dia pesan kepada anak-anak dia, wahai anak-anakku sekalian, kalau engkau mencari tikus, kalau dapat tikus, engkau hendaklah makan setengah ekor sahaja. Itu matannya. Kalau kau dapat tikus, makanlah setengah ekor sahaja. Maka anak-anak kucing ini pun peganglah wasiat ibunya. Maka anak kucing yang pertama ini cari-cari dapat 4 ekor tikus. Daripada 4 ekor tikus, dia hanya makan 2 sahaja. 2 ekor lagi dia buat bermain. Jadi adik-adik dia tanya, abang, kenapa tangkap 4 ekor, makan 2 lagi simpan? Apa cerita? Dia cakap, bukankah mak pesan, kalau dapat tikus, makan setengah saja. Jadi 2 itu setengah daripada 4. Aku makan 2 sajalah. Adik-adik dia pun heran. Iya ke macam tu mak pesan?
Iya, kata dia. Adik yang kedua, kucing yang kedua, bila dia dapat tangkap seekor tikus, kalau dia makan separuh saja. Katalah dia potong dua, dia makan badan saja, kepala dia buang. Ada masa makan kepala saja, badan dia buang. Abang dia marah. Kau membazir lah, dapat seekor makan semualah. Apa nak potong-potong? Bang, arwah mak pesan, kalau dapat seekor makan setengah saja. Jadi saya makan setengah lah. Ini mak pesan. Betul juga pahaman dia. Adik kucing ni yang paling bongsu lagi pelik. Setiap kali dia dapat tangkap tikus, dia hanya makan ekor tikus itu saja. Sudahlah ekor, dikerat pula separuh pula. Sampai abang-abangnya marah. Kau ni tak cerdik. Apa pasal kau tangkap tikus penat-penat, akhirnya kau makan ekor saja? Apa cerita? Jawab adik dia, saya pegang nasihat mak. Mak pesan kalau dapat tikus, makan setengah ekor saja. Dan mak sebut ekor. Ekor. Jangan takwil. Jangan tafsir lagi. Apa kaul-kaul ulama-ulama apa? Pakai direct daripada kaul daripada mak. Mak sebut ekor sajalah. Kau diam cukuplah. Iya kan, tiga-tiga tu betul. Tiga-tiga betul. Perbezaan kita memahami nas. Dan kita tak boleh nafi khilaf dalam mencontohi sunnah Nabi ini memang selalu berlaku, khususnya di dalam tata cara ibadah. Saya di Pahang, saya jaga masjid. Masjid di Pahang tidak banyak, 604 buah. Singapura 72. Surau kita tak campur surau dekat stesen Petronas, tak campur yang dekat kedai Tom Yam. Semua-semua lebih kurang dalam 1328. Tuan-tuan, 604 masjid, maknanya kalau pegawainya ada 2 orang, tuan-tuan bayangkan setiap masjid ni semua ada pening masing-masing. Semua masjid ada problem, khususnya dalam pemahaman tata cara ibadah di masjid. Saya tak pasti benda ini berlaku di Singapura ataupun tidak, tapi kalau tempat saya di Pahang ini memang banyak. Pertamanya isu doa kunut. Doa kunut masih lagi tak selesai masalahnya. Ada setengah masjid surau tak baca langsung. Jadi orang yang nak baca dah pening. Aku ni kat Mekah ke kat Kuantan, dia pun dah tak tahu sembahyang kat mana. Yang tak suka kunut pergi tempat kunut, bila orang kunut dia tegak saja. Ada macam mana? Pening kepala lah, pening kepala. Ada tempat kunut panjang, kunut pendek. Ada pula kunut pendek. Saya pun tak pernah dengar kunut pendek. Ada kunut pendek, kunut panjang. Setahu saya kunut panjang, kunut pendek ini 2 je. Kalau kunut panjang, kunut, itu yang panjang. Kalau pendek, kunut, itu yang pendek. Pening kepala. Mudah-mudahan tak berlaku di tempat tuan-tuan.